Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini. Oke, untuk video hari ini kita akan melihat sebuah video yang mengulas tentang beberapa faktor yang menyebabkan mata uang Indonesia itu sangat lemah dibandingkan dengan beberapa negara di rantau ASEAN ini. Faktor apa saja itu? Langsung saja kita lihat, ini dia videonya. Satu ciri penting bagi mata wang sesebuah negara ialah mempunyai nilai yang boleh dijual beli dalam pasaran tukaran wang asing, dan mata wang perlulah stabil untuk didagangkan. Nah, betul, itu Pergerakan sangat turun naik dalam penting kadar tukaran wang asing untuk mempunyai kesan yang penting dalam memperkuat makroekonomi atau sesebuah negara, terutamanya dalam aktiviti import menjual dan belikan ekspor. Para mata pelaku uang juga akan melihat tersebut. kepada kestabilan dalam kadar tukaran wang sebelum membuat keputusan untuk menyertai pasaran. Nah, Oleh itu, nilai tukaran wang dalam pasaran perlulah lebih stabil dan kukuh untuk jangka masa yang panjang. Walaupun begitu, nilai mata wang ini juga Indonesia sangat dilihat berpengaruh agak ke rendah berbanding semua negara ASEAN yang lain. faktor ekonomi Terdapat beberapa dari faktor yang menyebabkan nilai mata wang Indonesia, iaitu Indonesian segi Rupiah IDR ini rendah, termasuklah beberapa manapun. krisis ekonomi dan inflasi yang telah berlaku. Apa yang penting untuk diketahui ialah stabiliti dalam pasaran tukaran mata wang asing adalah penting untuk kemajuan dan Nah, pembangunan negara. betul. Jadi, Ini dalam salah video satu kali ini, faktor yang kita sangat akan penting, melihat kenapa nilai nilai rupiah rupiah Indonesia atau sangat nilai rendah mata uang dan faktor yang menyebabkan mata wang negara ini mengalami penurunan. tersebut. Teruskan menonton. Indonesia mengalami beberapa krisis ekonomi dan ketidakstabilan dalam politik yang Betul. menyebabkan penurunan nilai rupiah berlaku Beberapa beberapa kali kali sejak Indonesia ianya mengalami diperkenalkan. krisis Oleh itu, untuk keuangan memahami sejarah yang menyebabkan nilai rupiah ini maupun menjadi rendah, politik kita pun perlu sering melihat sekali. sistem kewangan dan polisi mata wang yang diamalkan sejak dahulu lagi di Indonesia. Penggunaan sistem tukaran mata wang tetap 1946 hingga 1978. Mata wang rupiah Indonesia diperkenalkan pada tahun 1946 bermula dari usaha para Berarti nasionalis yang setahun menentang setelah penjajahan. merdeka. Sebelum tahun 1950, mata wang rupiah masih belum mempunyai nilai dalam tukaran wang asing. Pada zaman selepas kemerdekaan, nilai rupiah ditetapkan pada 3.8 Indonesia rupiah untuk 1 US dolar. Sebelum krisis ekonomi yang melanda seluruh Asia pada tahun 1997, 97-98 Indonesia menggunakan krisis sistem ekonomi kadar yang tukaran sangat wang parah. asing yang ditetapkan pada nilai tertentu. Bank Indonesia (BI) mempunyai kuasa untuk mengawal semua urusan berkaitan komponen wang dalam dan luar negara. Bank Indonesia membuat jual beli unit mata wang asing utama yang lain supaya kadar dapat ditetapkan bagi mata wang domestik. Bagi memastikan asas nilai wang rupiah ini dapat Memang ditetapkan, krisis Bank Indonesia 97-98 ini memerlukan memang resap simpanan yang sangat banyak. sangat Bank berpengaruh Indonesia besar terpaksa menurunkan bagi nilai ekonomi rupiah dalam Indonesia tukaran wang sampai asing sekarang. beberapa kali, iaitu pada akhir tahun 1965. 65 pun Inflasi terjadi meningkat dengan inflasi. drastik dan memburukkan situasi ekonomi. Ekspor menurun sehingga 24%, 24%. menyebabkan nilai KDNK menurun, tetapi populasi semakin bertambah dan nilai simpanan rizab asing susul sehingga lebih 90%. Nilai inflasi pada tahun 1965 ialah 635%. Oleh itu, 635%. mata wang rupiah baru terpaksa digunakan menjadikan satu rupiah yang baru bersamaan dengan 1,000 rupiah Oh, yang ini lama. cikal bakal diganti Tukaran dengan wang asing sampai pada ketika itu ditambah menggunakan nolnya rupiah lah yang lama seperti itu. menjadi tidak realistik dengan 0,25 Betul. rupiah bagi 1 Bagi US US dollar. dollar suatu sangat Pada murah sekali. 1971, dengan usaha pemulihan ekonomi yang dinamakan sebagai Order Baru, New Order, Oh, dilakukan ini oleh eranya Presiden Soeharto, Soeharto, kadar Order tukaran Baru. dapat dicapai pada nilai tetap 378 rupiah yang baru bagi 1 US dollar. Ogos 1971, nilai mata wang rupiah terjejas Kembali dengan lagi penamatan sistem jatuh. Bretton Woods di Amerika Syarikat oleh Presiden Nixon. Nilai mata wang merosot kepada 415 rupiah bagi 1 US dollar. yang Ini juga ditambah dengan sebelum banyaknya 300 kebijakan sekian dalam berapa sistem tadi? ekonomi dan politik di Indonesia yang tertumpu kepada satu etnik sahaja, iaitu kaum Cina. November 1978, 1978 dengan penurunan harga minyak dunia pada awal 1970-an dan kemerosotan simpanan rizab asing menyebabkan nilai rupiah diturunkan kepada jadi 625 rupiah bagi 1 US 25 dollar. rupiah dan di Nilai rupiah apa tidak yang dapat sebelumnya dari mengukuh 400. walaupun harga minyak dunia meningkat sehingga 4 kali ganda selepas itu. Kerajaan terpaksa menukar sistem tukaran wang asing dari tetap kepada sistem apungan yang dipantau, managed float, sistem selepas apungan. tahun 1978. Nilai tukaran mata wang asing boleh berubah pada setiap hari. Sejak dari tahun 1978, nilai rupiah terus mengalami kemerosotan, tetapi jatuh. didagangkan 2 kali ganda lebih tinggi berbanding mata wang utama, menyebabkan nilainya melebihi angka sebenar. Kerajaan Indonesia menurunkan lagi nilai kepada 970 rupiah bagi 1 US dollar. September Semakin 1986, nilai mata wang rupiah semakin jatuh sehingga mencapai 1,664 rupiah bagi Berarti 1 US dollar.
Namun rupiah ia ini banyak diharap akan faktor nih, memulihkan aktiviti perdagangan, terutamanya sampai ekspor minyak sampai yang sekarang mengalami kejatuhan harga penukarannya dari tahun atau 1980-an. nilainya semakin murah. Sistem tukaran asing apungan. Selepas Ogos 1997, 97. sistem tukaran mata wang asing secara apungan sepenuhnya digunakan. Ini bermaksud Bank Indonesia tidak lagi mempunyai kuasa dalam komponen mata wang asing. Ini bertujuan untuk memulihkan inflasi yang terjejas teruk. Keadaan makroekonomi Indonesia dilihat semakin pulih dengan menjadi negara paling pesat berkembang di Asia Tenggara, penurunan nilai inflasi dan pertambahan dalam aktiviti ekspor. Krisis kewangan Asia 1997. Awal mulanya Krisis lagi yang bermula dengan negara Thailand ini terpaksa yang mengabaikan nilai tukaran mata wang negara tersebut mulai dari Thailand. 2 Julai 1997 setelah diserang pelabur mata wang asing. Nilai mata wang baht jatuh diikuti negara serantau termasuklah Indonesia, Malaysia, Semua negara Singapura, Asia Korea Selatan dan Jepun. ini mengalami Di Indonesia, dampak pelabur di asing mula krisis meninggalkan negara dan 98 mata wang rupiah dijual untuk membeli US dollar. 9798. Pada 15 Ogos 1997, mata wang turun kepada RM2,955 Semakin bagi turun. 1 US dollar. Hampir Kerajaan 3.000 Indonesia terpaksa begitu, mengambil bantuan dari dana koin. wang antarabangsa Itulah International kenapa Monetary Fund, dulu IMF. Indonesia meminjam Pinjaman di diberi bernilai 43 bilion US dollar. Kemudian nilai rupiah berada di antara paras 3,300 hingga 3,650 bagi 1 US dollar. Pada 23 Januari 1998, nilai rupiah turun mendadak sehingga 14,800 inilah awal mulanya sampai US dollar. 14.000. Kerajaan Indonesia mengumumkan pakej bantuan pada 26 Januari 14.000. 1998. Berapa Memberi jaminan jauh agar dia simpanan di turun? dalam bank adalah selamat. Bank-bank distruktur semula dan diletakkan di bawah pemantauan. Seterusnya membolehkan pengukuhan kembali rupiah kepada 7,400 naik lagi bagi 1 US dollar. jadi Namun 7.400. ketidakstabilan dalam politik membuatkan rupiah Ini salah satunya ya, 10,000 bagi tidak 1 US stabilan dollar. politik ini. Pemerintahan ala tentera rejim Soeharto yang memerintah selama 30 tahun berakhir pada 21 Mei 98 ini 1998. gara-gara ini, gara-gara Krisis krisis dan politik ekonomi yang dan memuncak politik. dan digantikan oleh Presiden Jadi Habibie. semua Selepas elemen krisis masyarakat kewangan turun tahun untuk 1997, menjatuhkan Soeharto aktiviti dagangan di pasaran saham Jakarta karena mula banyak dilihat kasusnya meningkat ini. naik. Ekspor Atau selai minyak bukan juga sekedar mula pulih. Namun, sektor perbankan yang krisis menjadi ekonomi kunci dan krisis politik masih itu rapuh saja. kerana jumlah Banyak pinjaman sekali tidak berbayar isu-isu yang masih tinggi bertebaran dan di kebanyakan masyarakat, bank tidak jadi mempunyai pusingan modal lagi masyarakat untuk pun membeli pinjaman. gerah dan Tambahan lagi, sektor turun ke perbankan jalan ini untuk menjatuhkan menyebabkan rezim beban hutang Soeharto negara dulu. Indonesia tinggi. Akan tetapi, ekonomi Indonesia kembali menunjukkan pemulihan perlahan-lahan dari tahun 1999 disebabkan perdagangan antarabangsa seperti hasil dari ekspor. Kerajaan Indonesia juga mengambil langkah kewangan yang lebih berhemah dan berhati-hati untuk memastikan krisis ekonomi tidak berulang. Kalau berulang Sektor kembali perbankan lebih telus tidak dan tahu lagi. malah dipantau Tapi dengan terjadi lebih lagi serius. itu pada tahun berapa Kadar itu? hutang berbanding KDNK negara berjaya dikurangkan sehingga 25% dan mengalami tren menurun. Kemudian pada krisis ini. ekonomi global pada 2008 lagi ada walaupun krisis terdapat ekonomi yang banyak seperti aliran yang saya mata bilang wang tadi rupiah itu. keluar, ekonomi kekal stabil kerana asasnya yang masih Tapi kokoh. KDNK dasarnya mampu meningkat sekitar ekonomi 4,6%. Indonesia itu masih kuat, jadi tidak terlalu berdampak. Kesimpulannya, terdapat kesan positif dalam penyusutan nilai rupiah Indonesia di mana ia akan meningkatkan persaingan dalam aktiviti perdagangan. Kita bisa bilang ada kelebihan, ada kekurangannya sih. Terjadi krisis ekonomi dan berdampak bagi penurunan nilai mata uang Indonesia itu. Dengan nilai mata wang asing yang lebih tinggi, inflasi juga akan meningkat kerana harga barang import untuk sektor pembuatan Betul. meningkat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Oke, itu tadi video yang mengulas tentang beberapa faktor yang menyebabkan mata uang Indonesia atau rupiah itu sangat lemah dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan rantau ASEAN ini. Beberapa kali dihantam dengan krisis ekonomi politik itu yang menyebabkan rupiah itu sangat lemah sampai sekarang pun. Kita bandingkan dengan Malaysia, 1 ringgit Malaysia itu setara dengan kurang lebih 3.000 rupiah. Lumayan juga perbandingannya, tapi ada sisi positifnya bagi teman-teman kita yang bekerja di luar negeri, jadi gajinya kalau dikirim ke Indonesia jadi lebih banyak seperti itu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe. Kemudian jangan lupa untuk di like dan di komen. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.